الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, Al-Fadhil guru saya, Ustaz Badli, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu setelah kita bertarawih 6 malam berturut-turut. Hari ini hari yang kelima, tapi sebelum hari kelima tu kita sembahyang tarawih dulu. Jadi 6 malam lah. Mudah-mudahan kita dapat menerima latihan-latihan, dan latihan itu berkesan pada diri kita untuk menjadikan diri kita ni orang yang bertakwa. Kerana Allah datangkan Ramadan tu semata-mata nak didik kita, nak bantu kita, nak tolong kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan kepada mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, latihan-latihan yang Allah datang itu memang mampu untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, dilatih kita dengan banyak sembahyang. Banyak sembahyang. Semalam 8 rakaat. Campur witir 3 rakaat sebelah. Dah 6 malam kita berada, dah 66 kali kita sembahyang. Banyak tu. Itu baru setakat malam ini. Sampai hujung bulan tu, lagi banyak. Orang yang banyak sembahyang, apa janji Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan perbuatan maksiat. Mana orang dah sembahyang, tak ada lagi ngambil nombor ekor. Orang yang dah sembahyang, tak ada lagi berjudi. Orang yang dah sembahyang, tak ada lagi mencuri doyan. Orang yang dah sembahyang, tak ada lagi nyemur kain ketang dada.
Karena dia dah tercegah daripada perbuatan fahsyah dan munkar. Orang yang dah semayang tak ada lagi berhutang tak bayar. Karena dia tercegah daripada perbuatan fahsyah dan munkar. Kemudian dilatih kita lagi dengan banyak selawat. Dia banyak selawatnya. Paling kurangnya berapa kali? 2 campur 6, berapa? 8. Betul? Antara itu selawat lagi. Orang yang banyak selawat, Allah balas berapa kali? Sekali kita selawat pada Nabi, Allah balas berapa kali? 10 kali. Sekali tarawih berapa kali selawat? Campur witir berapa kali? Banyak ke tu? Orang yang banyak selawat, Allah balas balik. Sekali kita selawat, Allah balas dengan 10 kali. Dan selawat ni tuan-tuan dan puan-puan, satu ibadah yang Allah serta. Allah sama selawat. Yang lain tak ada. Kita semayang tadi, Allah tak semayang. Kalau Allah semayang, nak nyembah siapa? Kita semayang nyembah Allah. Kalau Allah semayang, nyembah siapa? Dia nak yang kena sembah. Dia tak semayang. Kita puasa, dia tak puasa. Kerana dia bukan jenis makan minum. Tapi selawat, dia sekali selawat. Mana tahu? Dia kabur dulu kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka selawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak-banyak. Banyak selawat kita. Jadi itu semua. Bila orang banyak selawat, dia layak menerima syafaat dari Nabi SAW nanti di akhirat. Kita besok mengharapkan syafaat Nabi itu. Jadi banyak selawat. Kemudian di bulan Ramadan juga kita banyak zikir. Banyak zikir kan? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuh qudusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Itu kita pun sambut ramai-ramai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang banyak zikir apa Allah nak bagi? Tuan-tuan dan puan, Allah nak bagi ketenangan jiwa. Siapa tak hendak angkat tangan? Saya nak tengok benar orang tak hendak. Allah nak bagi ketenangan jiwa. Janji Allah tu. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ada dah ayat tu? Ketahuilah dengan banyak menyebut nama Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Tenang jiwanya. Tak ada kelusa. Tak ada bersabut. Tenang je. Allah bagi dia sifat sabar. Allah bagi dia sifat redha. Allah bagi dia sifat qanaah. Allah bagi dia sifat syukur. Allah bagi dia sifat taubat. Itu tenang jiwanya. Kalau dia banyak zikir. Begitulah. Tapi malam ni saya tak, bukan itu tajuknya. Itu hanya mukadimah mula-mula aja. Malam ni saya nak bacakan sepotong hadis. Apa kata Nabi untuk orang puasa? Lis-shaimi firhatan. Farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lis-shaimi, bagi orang yang puasa, firhatan, ada 2 kegembiraan, ada 2 keseronokan, ada 2 syoknya. Tak faham, tak tahu lagi apa dia tahu. Gembira, seronok, syok. Farhatun inda iftarih. Satu, ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan lagi satu, kegembiraan ketika dapat melihat wajah Tuhannya. Satu di dunia, satu di akhirat. 2 kegembiraan bagi orang puasa tu. Yang pertama di dunia. Udah kita merasa pun. Dah 5 hari kita merasa. Sebelum tu bulan tahun sudah merasa lagi. Sebelum tu merasa lagi. Siapa orang sedih ketika nak buka puasa angkat tangan? Ada ke orang sedih? Ada ke orang teriak nak buka puasa? Ada? Ada. Aku ini aku terlalu ni nak buka puasa pula. Ada betul? Nak tengok orang gembira ketika bila? Buka puasa lah. Itu sebab siapa nak tengok orang tua perangai macam budak-budak, tengok ketika berbuka puasa di surau atau di masjid. Tuan nak apa ya?
Semuanya ada seronok. Nasi tu lagi 10 minit nak buka tu ram masuk tingkat mombong tu. Tahu mombong? Ini minta kerja ke perak ya? Betul? Bubur lah kuah orang berkenang nasi dalam kuah tu. Betul atas tu bubur ayam. Bubur lah daging. Bubur lah temeka. Bubur lah pisang. Ya kedah. Siapa bangka angkat tangan? Gembira seronok. Kalau di rumah itu ya, gaduh dengan cucunya. Tok ni dia tengok dia. Marah cucunya, ya. Bukan marah-marah betul, seronok, bergurau. Punya seronok. Betul? Lagi 2-3 saat nak buka puasa, pisang nak buka. Ya tak? Kulit nak buka. Yang tunggu itu. Bila terseret tu dia bengak ya. Kata kantung bunyi tok seronok. Ya kita. Itu sudah terbukti seronok. Ini sudah berlaku di kampung tau. Memang berlaku di kampung. Mesti itulah. Dah berlaku tu. Dulu sebelum berbuka puasa ada majlis tahlil masa itu Ustaz Ali belum ada lagi. Sudah hadir pun dia menguasai ke ada tahlil tak? Ada majlis tahlil tak sebelum buka puasa? Ada, dia menguasai Tapi sebelum dia pun sudah bermula. Ada tahlil dulu. Sampai satu hari ada giliok orangnya selalu jadi imam masa itu, sekarang ni tak ada. Dia lah. Dia jenis baca slow tu. Temponya slow tu. Bukan laju. Dia slow aja. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Slow dalam itu lagi. Dia sampai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Tengah tu dah slow benar. Udah sampai habis tahlil tu. Berdoa lah. Dia pun doa lah. Doa macam tu juga slow juga. Allahumma ja'al thawaba ma qara'na wa kabbarna wa halalna wa ziyadatan fi syarafin nabi akrami sallallahu alaihi wasallam. Tengah doa tu. Bila tengah berdoa apa itu, masa itu tuan-tuan dan perempuan nak buka puasa ada siren dan bomba. Ada tak? Ada tak? Tengah tu. Dia tengah baca. Allahumma ja'al thawaba ma qara'na wa kabbarna wa halalna ziyadatan fi syarafin nabi akrami sallallahu alaihi wasallam. Bunyi tengah. Ya. Dia terus dia doa lagi tu. Ada mau nak molek. Mana dia? Yang orang bawah ni, orang lain ni, orang macam kami lah, yang bukan macam doa, apa? Tangan sebelah kiri ni, kata tangan kanan. Bukan salah, itu tanda kegembiraan. Tapi lebih menggembirakan lagi di akhirat nanti. Apabila dapat melihat wajah Allah. Di akhirat besok. Nak tengok wajah Allah di mana? Tuan-tuan dan puan-puan. Hanya di syurga. Di padang tembak ni tak jumpa. Bukan tak jumpa, tak ada. Bukan tak ada, Allah tak izinkan. Tak dapat melihat Allah di padang tembak ni. Di kampung tak boleh. Di Ipoh tak boleh. Di Kuala Lumpur tak boleh. Di England tak boleh. Di Amerika tak boleh. Nak melihat Allah hanya di syurga. Lain tak boleh. Di dunia ni Allah tak izinkan. Nabi Musa nak minta nengok Allah. Apa kata Allah? Lan tarani. Kamu tak akan dapat melihat wajah aku. Jadi nak nengok wajah Allah di syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, pendek cerita ya. Kalau panjang kan dekat sejam lah tak ada menunggu. Pendek cerita kita ni dapat masuk syurga. Nak kita nak. Siapa tak nak kan? Lantak lah. Aku tak nak syurga. Nak hakir jadi lah. Jangan ada. Kita ni dapat masuk syurga. Jadi berbarislah kita dalam syurga besok. Semua masuk baris dalam syurga. Syurga ada berapa tuan-tuan dan puan? 8. Syurga mana terpulang lah.
Bagi orang puasa ni ada satu lorong, satu jalan untuk orang puasa je nak masuk syurga tu. Mana syurga tak apa, tapi ada lorong tu lagu tu untuk orang puasa je. Apa nama lorongnya? Ar-Rayyan namanya. Sebut Ar-Rayyan. Itu nama lorong untuk orang puasa je. Akhirnya masuk lagi dalam syurga. Berkumpul lagi kita, saya, Tuan Samad, Tuan Ustaz Haji Badli, nasi yang makan tak sebut marah muka. Semua ada syurga mereka. Ni hari mau marah tu. Dia dah menyelamatkan dengan saya. Jangan itu minta maaf lah, tak ada nyebutnya. Jadi kita berada dalam syurga lah. Seronok lah. Bila seronok, Allah pun memunculkan dirinya di hadapan kita. Ya. Tapi masa itu tak nampak lagi. Kita tahu dia ada. Lalu ditanya, wahai hamba-hambaku, apa lagi nikmat yang belum kamu terima dari aku ya, wahai hamba-hambaku? Apa kita jawab? Kami sudah menerima semuanya ya Allah. Kami bersyukur padamu ya Allah. Oleh kerana kami sungguh-sungguh bersyukur pada kamu, izinkan kami sujud kepada kamu untuk kali terakhir. Kata Tuhan, di syurga mana ada sujud lagi? Nak sujud di mana? Di dunia ni lah. Tapi oleh kerana kamu minta sungguh-sungguh, aku izinkan kamu. Wahai hamba-hambaku, sujud kamu. Kita pun sujud lah ke. Tahu berapa lama sujud? Sujudnya berapa lama? 40 tahun. Ini cerita kitab ni kalau orang tahu. Cerita kitab. 40 tahun sujud je tau. Bukan 40 tahun dunia. Ini berlaku di dunia ke di akhirat ni? 40 tahun akhirat. Berapa tahun dunia? 40 tahun akhirat. Berapa tahun dunia? Jauh sehari. Ini 40 tahun. Ini cikgu matematik lo tau. 40 kali 1000 kali 365 tahun. Berapa? Denung je tak kira punya. Kalau tengok dengan handphone pun dia kita tak ada ni ya. Tak tahu hilang. 40 kali 1000 dah 40,000 tahun. Kali dengan 365 berapa? Mana datang 365? Kerana satu tahun ada 365 hari. Tahu berapanya? Ini cikgu matematik jawab. 14,600,000 tahun. Ya. 14,600,000 tahun. Sujud aja. Tak ada lenguh, tak ada letih, tak ada bosan. Sujud aja. Tenggelam dalam kerinduan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup 14,600,000 tahun, Allah pun bangkit olehmu. Dalam dunia ni lalu ke sujud 14,600,000 tahun. Terus 14 juta lah, 14 minit jadilah. Kalau Cik Arif ni diri mana dia sujud 14 minit tak panggil kita. Sujud. Kita belakang je nah. Jangan. Kita belakang ni sujud tak dia bukan bangkit. Nunggu Allahu Akbar tak ada apa? Kita pun tak ada balik apa? Anu dulu. Berkata-kata lah nanti dulu. Udah ke belum? Benar tak? Iya ke dah? Betul angkat kepala? Belum weh, dia letak balik. Kalau letak balik, batal ke tak semayang? Batal semayang. Sampailah Allah perintahkan kamu, angkat kepalamu wahai hamba-hambaku. Kita pun angkat kepala. Duduklah kita ya. Sujud tu bukan sujud semayang, sujud tanda syukur kepada Allah Taala. Kemudian udah duduk ramai tu, Allah panggil Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dia. Mula-mula Allah panggil Nabi Musa. Nabi Musa pun bangun. Allah tanya kepada Nabi Musa, wahai Rasul Nabi Musa, sudahkah kamu sampaikan risalah yang aku perintahkan kamu sampai kepada umat kamu? Jawab Nabi Musa, ya, sudah ya Allah. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa baca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Nabi Musa apa nama kitab turun pada dia? Taurah. Sebut Taurah. Bukan Taurat, tak betul? Taurah. Dia membaca. Sedap tak suaranya? Nabi mana ada suara? Bukan suara Haji Ibrahim. Sedap. Kita seronok dengar ya. Kemudian duduk Nabi Musa. Dipanggil pula Nabi Isa AS. Nabi Isa bangun.
Tanya soalan yang sama. Sudahkah kamu sampaikan risalah yang kuperintah kamu sampaikan kepada umat kamu ya Isa? Jawab Nabi Isa, sudah ya Allah. Kemudian diperintahkan Nabi Isa membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Injil. Sebab betul ya? Injil. Dengan Angel, tak betul? Injil. Jil ya, mat arid disukun. Dia membaca. Sedap juga lah. Sonok kita dengar ya. Habis dia baca tu, duduk pula Nabi Isa. Bangun pula Nabi Daud. Tahu Nabi Daud? Nabi Daud pun bangun. Dia pun baca. Ataupun dia ditanya soalan yang sama juga. Sudahkah kamu sampai ke risalah yang kuperintahkan kamu sampai wahai Daud? Jawab Nabi Daud, sudah ya Allah. Kemudian perintahkan dia baca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Zabur. Zabur ya. Dia pun baca. Tuan-tuan dan puan-puan, suara Nabi Daud ni terkenal dengan kemerduannya. Dalam dunia dulu, kalau Nabi Daud baca Zabur tu, burung tengah terbang berhenti. Bukan tengah terbang tinggal, berhenti. Dia break. Dengar suara Nabi Daud. No? Itu sebab orang belajar Quran ni ada satu lagu tentang suara Nabi Daud ni. Ya? Nak dengar lagu dah? Lagu Quran ni? Apa? Tak ada belajar Quran ni ke mana? Ya kan ada belajar? Tak ada? Belajar lah. Kami belajar dengan Makna Syamsuddin, nama tu gurunya. Kenal? Dia kerani polis ke apa dulu. Belajar dengan dia lah. Di surau tu. Bukan masjid lagi. Depan masjid tak ada surau tau. Sekarang ni tadika tu. Situ belajar. Ya. Lagu tentang Nabi Daud. Tahu lagunya? Tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah ala Daud. Padahal logik ke? Sini kata tu. Tuan-tuan dan puan-puan, logik ke? Tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah Daud. Bila pernah Siti Fatimah dengar suara Nabi Daud? Ya, Siti Fatimah anak siapa? Anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud dah lama dah tak adanya. Zaman lain. Tapi nak menandakan apa? Kemerduan suara Nabi Daud. Dia pun baca lah. Kita pun tambah seronok lah. Bila dengar suara Nabi Daud tu. Udah tu duduk Nabi Daud. Panggil pula Nabi kita. Siapa nama Nabi kita ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanya soalan yang sama. Kemudian diperintahkan Nabi Muhammad tu membaca ayat yang dari apa? Dari kitab yang turun kepadanya. Apa kitabnya? Al-Quranul Karim. Dia membaca surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Ada Quran surah Al-An'am? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Surah apa? Al-An'am. Dibaca. Kopenya tuan-tuan dan puan-puan. Suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Allah Daud. Dengar lalu. Suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Sonok tak? Apa letak sonoknya? Nabi Daud ni sonok, ini Nabi Muhammad 70 kali ganda. Tenggelam kita dalam kerinduan dan keseronokan mendengar suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gembira dah. Lagi gembira lah. Itu paling gembira. Lebih mana gembira dengan buka puasa? Dengar suara Nabi Muhammad ke dengar buka puasa tadi? Itu dua kegembiraan ya. Allah khabar dia, apa? Nabi khabar. Jadi sangat gembira kita. Lepas itu Allah sendiri membaca. Ini jaga akidah, kita tak tahu macam mana. Allah sendiri membaca daripada kitab Al-Quran yang turun kepada kita ni. Apa bacanya? Surah Ar-Rahman. Ada baca Ar-Rahman tak?
Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Sampai ujung apa? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, baca itu. Allah baca ni. Bukan di suara, bukan di huruf, tapi macam itulah, jaga akidah. Kita dah belajar akidah ni. Allah bukan di suara, di huruf, tapi macam itulah sebabnya surah Ar-Rahman. Seronok tak? Apa pula tak seronoknya? Lepas itu Allah tanya kita, maukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku? Siapa tak nak angkat tangan? Maukah kamu aku buka hijab supaya kamu dapat tengok aku mana rupanya? Siapa tak nak angkat tangan? Semua orang tak. Jadi apa jawab kita? Ndak lah kita. Kalau saya lah, orang gajah ndak lah kita. Orang kampung ni bukan tu juga ya. Orang mana tembak orang itu lagi bukan. Ndak kita nak? Ndak. Lalu Allah buka hijabnya dan dapatlah kita melihat wajahnya. Itulah dia nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling hebat, melihat wajah Tuhan kita. Sampai apa? Allah khabar dalam Quran. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri. Bilang gemilang, terbilang gemilang. Dia apa? Kerana kepada Tuhan mereka dapat apa? Nazirah apa maksudnya? Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhan mereka dapat menelik. Bukan tengok aja, menelik. Saya kerana tengok aja tak ada telik. Kalau telik tu belik betul-betul. Ini itu namanya menelik. Berseri. Itulah merupakan nikmat yang paling besar. Paling besar nikmat ialah dapat melihat wajah Tuhan kita. Lebih besar daripada nikmat yang lain-lain. Jadi kalau nak nikmat itu, kena layakkan diri masuk ke dalam syurga. Nak masuk syurga, syaratnya ada berapa? How many conditions are there for you to go into paradise? Takdir kamu putih dari mana? Ada berapa syarat nak masuk syurga? Tengok jari saya, berapa? 2 je. Sikit ke banyak? 2 je syaratnya. Senang ke susah? Nak masuk syurga senang ke susah? Senang. 2 je. Senang apa? Nyebutnya senang. Nak beriman bukan senang. Apa itu beriman? Percaya sungguh-sungguh, tanpa syak, tanpa zon, tanpa waham, 100%. Apa nak percaya? Rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan hari kiamat, percayakan qadar dan qada. Kena beriman tu. Yang kedua, amal soleh. Apa itu amal soleh? Apa saja kita buat ikut cara Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya amal soleh. Apa saja kita buat ikut cara Islam. Itu baru namanya amal soleh. Kalau Tuhan tak terima, mana tahu Allah khabar. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Tak diterima di Tuhan. Allah reject. Allah tolak. Dan di akhirat nanti dia tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau tak ke Islam. Tak nak rugi, kena ikut Islam. Kena beriman dan beramal saleh. Itu baru layak masuk syurga. Ya? Allah nak khabar dalam Quran banyak ayatnya. Walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Banyak ayat lain.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Tahu nama ayat ni? Surah Al-Baqarah. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Ya. Lagi apa? Nak syurga Firdaus pun boleh. Beriman juga dan beramal saleh juga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang diberi syurga yang bernama Firdaus yang diturunkan kepadanya. Nak ke tanah. Jadi itu dah. Bila kita beriman dan beramal soleh, baru dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah 10 setengah dah. Dekat 10 udah lebih dah. Minta maaf dia. Panjang sikit tazkirah ni. Patutnya berapa minit? Ustaz, berapa minit selalunya? 15 minit putih lah. Inilah berapa dah? Lebih setengah jam lah. Ya? Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan tazkirah untuk malam ini. Ya. Salah silap minta ampun dan maaf. Dan tadi saya dah Tuan Haji Samad dah order dah edarkan risalah tu. Ambil bawa balik. Ya. Risalah itu ialah memberitahu kita ni bahawa di kampung saya tu ada satu masjid. Ya. Nama masjidnya Kampung Pulau Tiga Kiri. Nama masjidnya Kampung Pulau Tiga Kiri. Masjid tu sekarang ni dalam pembinaan. Masjid lama, tak pakai lagi dah. Dia ada masjid baru. Masjid itu sekarang dipakai sebagai sekolah tahfiz. Tempat mereka menghafal Quran. Dan yang semuanya pelajar-pelajar itu ialah anak-anak yatim. Dan tidak dikenakan apa-apa bayaran. Percuma, tahfiz percuma sekolah itu ya. Tahu mana Pulau Tiga Kiri? Pulau Tiga Kiri tahu di mana? Kampung saya tahu. Kampung saya Kampung Gajah. Tapi seberang Kampung Gajah tu. Pergi seberang Kampung Gajah tu, seberang tu ada ngalir kulu sikit ngalir ke botol. Itu nama ada satu masjid namanya Pulau Tiga Kiri. Masjid lama tu. Situ ada sekolah-sekolah apa ni. Jadi kalau ada lah siapa-siapa yang nak menyumbang boleh masuk dalam ini ya. Dengan risalah boleh ambil. Tapi sebelah risalah tu ada sumbangan ya. Jangan ambil ini lah. Ini yang ambil. Ambil risalah aja. Okey, sekian dulu. Tak ada banyak kempen, cukup. Kalau anda masuk je dalam ni ya. Tak nak tak apa. Siapa tak ada duit tak apa. Bila jumpa pun boleh bagi dengan saya ya. Tak ada masalah. Ya? Nombor akaun ada kan? Gimana? Nombor akaun ada. Ada situ Nombor akaun ada situ ya. Nak kejap pun boleh. Nak bagi saya apa kan, saya sampaikan insya-Allah ya. Tak ada akan datang pun boleh. Selagi saya ada insya-Allah. Kerana saya ngajar itu setiap bulan. Okey. Sekian dulu aku qauli. Selamat berpuasa. Minta maaf ya. Panjang pula kempen pun panjang pula. Udahlah tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.